Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 5 Jun 2023. Kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha murni pelbagai pihak yang memaparkan budaya dan warisan Malaysia kepada generasi akan datang. Ini termasuk penganjuran program Miss Kebaya Nusantara bertujuan mempromosi dan mengangkat kebaya ke persada antarabangsa. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berharap program anjuran Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN Sabah ini akan terus memperaga fashion khususnya kebaya dan menjadi wadah meraihkan warisan dan budaya sekaligus memberi impak berpanjangan kepada industri. Datuk James berkata demikian ketika berucap dalam program ini di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Maria Elias Marcella David Edik. Lebih 200 orang menghadiri program tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah telah memeriksa lebih 36,000 premis perniagaan setakat Januari hingga Jun di negeri ini. Daripada jumlah tersebut, 662 kesalahan peniaga dikesan melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKAP 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Kawalan Bekalan 1961. Pengarah KPDN Sabah, Georgie Abbas dalam kenyataannya berkata, pihaknya juga telah mengeluarkan kompaun lebih RM102,000 manakala nilai rampasan diperoleh melibatkan lebih RM2,148,000. KPDN Sabah turut mengeluarkan denda sebanyak RM121,000 kepada peniaga yang menyalahi undang-undang. Georgie menambah turut diperiksa bekalan serta barangan keperluan asas dan barang kawalan. Bagaimanapun, ianya mencukupi dan mudah diperolehi di pasaran, khususnya di sekitar Penampang dan Kota Kinabalu. Sementara itu, pengunjung yang ditemui berharap agar penguatkuasaan tersebut dapat diteruskan demi melindungi pengguna selain mengelak peniaga mengambil kesempatan. Setakat ni semua kawal lah. Jadi dia ikut harga yang disarankan kerajaan lah begitu. Jadi macam di sini pun semua ada macam telur begitu, itu minyak masak dengan harga ayam pun masih terkawal lah. Mau tingkatkan usaha macam mau kasih banyak stok barang, pastikan macam di semua kedai ada lah begitu. Jadi kita tidak susah mencari barang begitu. Kalau boleh kurangkanlah harga-harga barang dan makanan sebab sekarang pun susah kan. Ya, itulah. Mungkin kena cari, kalau saya kadang mau pergi satu supermarket dapat semua tu susah. So kena pergi banyak-banyak supermarket untuk dapatkan grocery. Mungkin harga barang tu ya mempertimbangkan untuk keseimbangan harga lah pada masa kini kan, ekonomi pun agak susah sikit lah. Pemimpin di peringkat kampung diingatkan agar lebih proaktif dalam memastikan keperluan pembangunan di kawasan masing-masing sampai ke pengetahuan wakil rakyat. Mereka juga perlu menyampaikan keperluan mereka lebih awal dengan mengumpulkan maklumat dan laporan secara terperinci. Pengurusi jawatan kuasa kampung, ya, jadi kita minta supaya mereka ini proaktif, ya, untuk berkhidmat dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan menyuarakan isu-isu yang dihadapi oleh kampung yang mereka wakili. Datuk Elron berkata demikian semasa ditemui selepas merasmikan Pesta Keamatan Anjuran Persatuan Wanita Kampung Barasanon di daerah kecil Suk Keningau. Tegasnya disebabkan ketiadaan laporan daripada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK ke pengetahuan wakil rakyat sekaligus merencatkan perancangan dan usaha membawa pembangunan ke kawasan tersebut. Datuk Elron turut mengajak belia di pedalaman agar menyertai mana-mana persatuan atau pertubuhan bagi memperkasa peranan golongan berkenaan kepada masyarakat. Pelbagai manfaat dapat diperoleh, antaranya meningkatkan pengetahuan dalam menambah sosioekonomi, bantuan dana dan sebagainya.
Aplikasi MPT e-Services memudahkan penduduk Tawau untuk memperbaharui lesen perniagaan serta membayar kompaun dan cukai pintu secara dalam talian. Aplikasi ini boleh dimuat turun melalui Play Store dan App Store. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, inisiatif Majlis Perbandaran Tawau MPT itu merupakan satu langkah yang bijak, pantas dan mesra pengguna. Ini kerana ia bertindak sebagai pemudah cara kepada pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan berkenaan tanpa perlu datang ke kaunter selain boleh diakses dalam 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, Inggeris dan Mandarin. Kita akan perluaskan di seluruh negeri. In fact, saya dipahamkan ada 2-3 PBT yang cuba merancangkan untuk sistem e-talian ini. Ada juga kekancakan dan saya dipaham ada satu kawasan ini sudah mengisi borang, sudah melalui talian. Everything semua completed. Datuk Dr. Joaquim menyatakan demikian kepada media selepas melancarkan perkhidmatan pembaruan lesen perniagaan secara dalam talian dan program libat urus komuniti di Dewan Persidangan MPT Tawau. Setakat ini 5,000 daripada lebih 30,000 peniaga yang berdaftar dengan MPT telah menggunakan aplikasi MPT e-Services sepenuhnya. Tamu bulanan akan diwujudkan di Pekan Bingkor di Keningau sebagai salah satu produk pelancongan baharu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkor Datuk Robert Tawik berkata, ini adalah bagi menarik kedatangan lebih ramai pelancong luar dan dalam berkunjung ke negeri ini. Ini adalah satu produk pelancongan yang perlu kita majukan. Dan juga saya ada menyarankan supaya tamu ini kita adakan tamu bulanan, yang mana di daerah Keningau ini belum ada tamu bulanan yang mana dibuat oleh pihak-pihak yang berwajib. Dan juga produk-produk pelancongan kita akan bawa dalam program serupa ini. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berkata demikian semasa ditemui selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Jawatan Kuasa Kemajuan Dalam Bandar JKDB di Dewan Tamuan Ahli Tinggadon di Pekan Bingkor Keningau. Tambah beliau, usaha ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi hasil pengeluaran produk raftangan tempatan dan sebagainya, terutamanya pendapatan sosioekonomi penduduk setempat. Pelbagai acara dianjurkan dalam perayaan tersebut, antaranya pertandingan makanan tradisi, unduk ngadau, sugandoi, pertandingan melastik dan pameran pelbagai agensi. Hujung minggu masih diteruskan dengan sambutan perayaan keamatan sebagai pengisian cuti sekaligus memberi peluang penduduk yang tinggal jauh untuk balik ke kampung halaman masing-masing. Suasana tersebut sekaligus mengukuhkan lagi ikatan persahabatan dan kekeluargaan rakyat pelbagai kaum, etnik dan budaya di negeri ini. Pesta Keamatan ini bukan saja disambut oleh KDMR tapi juga disambut oleh orang-orang Muslim sendiri. Karena kita di sini berbilang kaum, sudah ada yang kawin campur dan juga orang bilang perayaan Keamatan ini disambut oleh semua suku kaum yang ada di Sabah ini dan juga paling penting ianya menyatupadukan semua rakyat negeri Sabah. Datuk Fairuz yang juga pembantu Menteri Belia dan Sukan berkata demikian semasa ditemui selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Adun Pintasan di Dewan Ulu Kukut, Kota Belud. Menurutnya, program seumpama ini penting bagi mengeratkan perpaduan rakyat selain menjadikan Sabah sebagai contoh terbaik mengenai hubungan silaturahim yang kukuh antara pelbagai kaum. Antara pengisian sambutan Pesta Keamatan tersebut adalah pertandingan Zandi Tabanus, unduk ngadau, sugandoi, sukan dan juga cabutan tiket bertuah. Seramai 150 penduduk kampung Likas Kota Kinabalu terharu masih ada pihak tampil menyerahkan bantuan kepada mereka selepas ditimpa musibah kebakaran pada 27 April lalu.
Program Julung Kali Let's Bundles on Charity, Anjuran Pusat Kurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Ketua Kampung Likas dan Hospital UMS ini melibatkan penyerahan bantuan barangan keperluan harian dan pakaian terpakai. Pengarah program ini dan Baskes UMS Muhammad Izzaz Samsulan ketika ditemui memaklumkan ia satu pendekatan terbaik antara entiti terlibat, terutama para siswa dan siswi yang baru memulakan sesi pembelajaran di Universiti Awam bersama masyarakat. Ini adalah untuk menyatui dan memberi sokongan kepada masyarakat bahawa betapa pentingnya kita untuk membantu mereka dengan hal-hal yang tersebut yang berlaku lah. Seperti sekarang, objektif sasaran yang kami mengambilnya adalah mangsa kebakaran yang berlaku di Kampung Likas. Sementara itu, penduduk yang disantuni bersyukur dan menzahirkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Impak dia sangat besar walaupun tidak 100% memenuhi kehendak seseorang itu. Tetapi alhamdulillah untuk membantu meringankan beban orang ini perlu. Jadi supaya orang dapat mencari kehidupan yang lebih baru lagi. Pertama sekali saya ucapkan kepada pihak UMS karena sudi membantu kami dari segi sumbangan barangan dapur itu sudah memadai untuk kami lah. Jadi macam kami yang mangsa kebakaran macam tidak dilupakan lah oleh masyarakat sekeliling kita. Alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih dengan pelajar UMS yang mengadakan ini. Dan kami juga mangsa kebakaran tidak tercicir, sentiasa diingat. Kami amat-amat berterima kasih. Program sehari ini diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Likas, Kota Kinabalu bermula 8.30 pagi hingga 3.30 petang. Turut diadakan sesi ceramah mengenai penyakit kronik dan pencegahan kebakaran, program Baskes dan aktiviti sukanika kanak-kanak. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Emran Azmi Rosli. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. ATM Sabah terbaik. ATM Sabah yang unik. Kami sentiasa bersama, terus mencari teman setia.